الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Pertamanya marilah kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada tengah hari ini sebelum kita menunaikan solat Jumaat, mari kita melihat serba sedikit perkara yang boleh menambahkan keyakinan kita dan kekuatan kita serta kemampuan kita untuk membawa Islam pergi lebih jauh. Kita tak boleh nafikan bahawa kita adalah pemegang amanah Allah Ta'ala untuk membawa Islam ini berada di atas semula. Kalau kita nafikan yang tu, maka tiadalah indah hidup kerana kita membuang perkara jihad daripada jiwa kita. Allah Subhanahu wa taala merakamkan ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard. Apa kena kamu ini bila disuruh kepada kamu untuk berjihad di jalan Allah, kamu melekat mendempek di atas muka bumi. So jihad adalah perkara yang terbesar untuk umat hari ini. Kalau kita sekadar menunaikan kefarduan, solat, puasa, zakat, haji, tapi agama masih terumbang-ambing, tidak naik, tidak ada pembawanya dan tidak ada yang sanggup untuk meletakkan semula di tempatnya yang sebenar, maka sebenarnya kita sedang tidak melakukan kerja paling utama, iaitu menyampaikan risalah ini supaya berkembang di atas muka bumi Allah. Ada kawan saya kata, dulu hanya sekapai, hanya satu kapai para pendakwah datang daripada Timur Tengah, satu Nusantara masuk Islam. Hari ini satu Nusantara telah Islam, tetapi rakan-rakan kita yang berbangsa India dengan Cina tak merasai kemanisan Islam. Kerana apa? Kerana Islam tidak berjalan sebagai dakwah dan perjuangan. Yang inilah yang menjadikan kita kena mendengar tazkirah, agar kita bukan hanya meneruskan hidup, tetapi melaksanakan agenda yang diamanahkan oleh Allah kepada kita. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah yang disebut oleh Abul Mas'ud Al-Ansari. Kisah yang sangat menarik kerana Abul Mas'ud menceritakan tentang bagaimana mereka di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Abul Mas'ud adalah orang miskin, orang Ansar juga kebanyakan, termasuk Muhajirin adalah fuqara. Lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Orang-orang fakir Muhajirin yang keluar meninggalkan Mekah
Mereka ini semuanya fakir dan mereka hanya mengharapkan keredaan dan kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kondisi fakir pun Nabi tetap tak nak mereka menjadi kelompok yang berada di bawah. Nabi nak set up umat Islam ini mesti berpemikiran yadul ulia, tangan di atas. Dia tak boleh jadi tangan di bawah. Islam tak nak umatnya menjadi yadus sufla. Islam nak umatnya menjadi tangan pemberi, tangan penaung, tangan yang menyebabkan orang lain mendapat kerahmatan, tangan yang menyebabkan orang lain rasa bahawa Islam menjadi protection kepada mereka. Hadis yang Abu Mas'ud sendiri cerita, katanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amarana bis sadaqah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila memerintahkan kami untuk mengeluarkan sedekah, in talaqa ahaduna ila suqa, maka kami pun akan pergi ke pasar. Nabi bila suruh kami bersedekah, kami akan pergi ke pasar. Kenapa mereka pergi ke pasar? Fayuhamil, kami nak cari upah. Kami pergi ke pasar untuk angkat barang. Hamil ni maksudnya angkat barang untuk orang yang memerlukan pertolongan, lalu kami dibayar upah. Nabi bila suruh kami bersedekah, Nabi tak kata sebab kamu fakir, kamu tak ada duit, kamu tak ada sedekah lah, tunggu sedekah orang. Tak. Walaupun kami tak ada duit, bila Nabi suruh kami bersedekah, kami akan pergi ke pasar cari kerja, cari upah, cari satu benda yang menyebabkan kami dibayar. Maka kata Abu Mas'ud, kami pergi, in talaqa ahaduna ila suqa, kami pergi ke pasar, menyebabkan kami fayuhamilu, kami tolong angkat barang dan kami dibayar. Setiap kali kami mengangkat barang, fayusibul mud, kami dibayar dengan satu mud. Mud ni berukuran 500 gram lebih kurang, plus minus 500 gram. Kalau ada kurma 500 mud, kami dapatlah kurma itu. Kalau ada gandum 500 mud, kami dapatlah upah dengan gandum. Ada yang membayar dengan bayaran demikian. Maka mud yang mendapat ataupun yang dipanggil gantang tadi, itulah yang kami dapat 500 gram. Maka dengan wang yang kami dapat tadi, sebahagiannya kami guna untuk makan, sebahagian lagi kami sedekah pada orang. Disitulah teknik dan kaedah Nabi mendidik orang supaya sentiasa menjadi pemberi, menjadi penyumbang, menjadi untuk menolong, bukan berfikir untuk ditolong, bukan berfikir untuk menjadi orang yang menerima. Tak. Nabi mengajar supaya orang menjadi penyumbang, pemberi, dan mereka mesti tukar diri mereka daripada berfikir susah kepada cari jalan untuk membuat sesuatu. Maka kata Abu Mas'ud, sebab dah lama kami berbuat demikian. Bila Nabi suruh kami bersedekah, kami pergi pasar cari upah, bagi ke orang upah tersebut, dan sebahagian kami makan. Bila demikian berlaku, wa inna li ba'dihim, kata Abu Mas'ud, hingga kan ada sebahagian daripada mereka lami'ati alfin, mereka ada wang sampai 100,000 dirham, 100,000 dinar. Ada di kalangan mereka yang sebab duk buat kerja tu, duk buat kerja cari upah, dengan upah tu bagi sedekah. Yang balance tu akhir sekali bila dikumpul-kumpul, lama-lama sedekah pun beri, wang pun ada. Maka di tangan kami hinggakan ada yang sudah memiliki lami'ati alfin, ada 100,000 dinar. Maka dalam hadis ini, bila Abu Mas'ud cerita demikian, perawi hadis ini kata, siapa sebenarnya yang ada 100,000 dinar tu? Maka jawab perawi hadis, qala ma tarahu illa nafsah, kita tak akan tahu melainkan orang tu adalah Abu Mas'ud sendiri. Abu Mas'ud sedang cerita tentang diri dia. Dia fakir, dia miskin, dia pergi buat kerja, dia ambil upah, kemudian dia sedekah. Akibat duk buat macam tu sokmo,
Bukan dia dapat keajaiban, tapi sudah menjadi habit dia, iaitu mencari upah sebab nak bagi sedekah, cari duit sebab nak keluar sedekah. Akhir sekali dia kaya begitu saja sebab jiwanya telah dididik untuk menjadi kaya, maka kekayaan datang lepas tu. Yang ni maksud kenapa kita kena jadi go giver, menjadi pemberi. Sebab bila kita memberi itu, kita melatih jiwa kita menjadi kaya. Kalau kita tak memberi, kita melatih jiwa kita menjadi miskin. Perkara yang dicerita oleh Abdul Mas'ud ini, konsepnya adalah konsistensi. Dia bukan intensity. Dia tak boleh benda tu tiba-tiba jadi, sekali buat, dua kali buat jadi. Yang menjadikan mereka sampai kaya adalah kerana konsisten memberikan sumbangan. Akhir sekali mereka menjadi kaya. Sebab kenapa? Dalam pemikiran mereka, mereka mesti ada duit nak beri. Bila timbul aku kena ada duit nak beri, maka timbul perasaan nak mencari. Bila nak mencari itu datang, menyebabkan mereka berusaha melakukan sesuatu. Akhir sekali para sahabat Nabi, kesemua mereka menjadi pemberi. Dan ada yang kaya raya, walaupun yang tak kaya, tetap Nabi set up mereka agar tidak menjadi hanya pelihat ataupun penumpang kepada orang lain. Inilah rahsia kejayaan kenapa Islam berkembang hanya 23 tahun. Sebab semua orang move, semua orang ke depan, dan semua orang pergi lebih jauh. Inilah sifat yang harus ada kepada kita semua. Daripada hadis ini memberikan gambaran kepada kita bahawa sudah sampai masanya umat Islam hari ini berfikir untuk menyelamatkan orang lain, dan bertukar daripada hanya berfikir tentang diri sendiri kepada berfikir macam mana nak melihat Islam ini pergi lebih jauh. Tambah ni musim Ramadan ini, kita disuruh pemurah. Kerana apa? Sebab Nabi lebih pemurah dalam musim Ramadan. Diceritakan daripada Ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi ni adalah seorang yang sangat pemurah. Cuma kata Ibnu Abbas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Cuma Nabi ni akan lebih pemurah bila datang musim Ramadan. Nabi akan jadi lebih pemurah bila datang musim Ramadan. Sebab tu hadis yang saya bacakan semalam, hadis yang berbunyi wattaqun nar walau bisyiqqit tamrin, hendaklah kamu takut api neraka walaupun hanya sebesar kurma, walaupun hanya sebelah kurma. Takutlah api neraka dengan menyelamatkan kamu dengan memberi sebelah kurma pun. Nabi kata kalau tak ada sangat, fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibah, tak apalah, ucap dengan ucapan yang baik, doakan yang baik, puji dan kuatkan semangat, sokong apa yang dibuat. Menyebabkan Islam itu semua orang ada sumbangan dan membawa kepada perubahan. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, benda ini adalah satu perkara yang saya kira kita kena pergi ke situ. Sebab kita lihat bahawa hari ini kita disuruh untuk menjadi orang-orang yang sentiasa mengetahui, mendapat pahala, menjadi orang yang baik, buat satu benda hingga jadi sesuatu. Sebab tu Islam dia punya gerakannya adalah menggerakkan orang menjadi sesuatu. Hari ini tugas saya adalah menggerakkan kita semua, termasuk saya, menjadi sesuatu. Sebab kalau kita tak menjadi sesuatu, kita akan dijadikan sesuatu. Itu kita tak nak. Kita tak nak kena tindas, tak nak kena tempelak, tak nak kena macam-macam, tuan-tuan. Jadi sebab itulah di sini memberikan gambaran bahawa kita harus menjadi orang yang sentiasa membawa kebaikan dalam kehidupan. Sebab itulah dalam Al-Quran Allah menyebut, bila kita memberikan sumbangan, wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah, orang-orang yang memberikan sumbangan semata-mata untuk mendapatkan redha Allah, wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha di'afain. Perumpamaan orang-orang yang menyumbang di jalan Allah Subhanahu wa taala kerana mengharapkan redha Allah, seumpama orang yang memiliki satu kebun, yang kebun itu berada di satu tempat yang berbuah, dan kebun itu merupakan kebun yang menghasilkan hasil 2 kali ganda, dan kalau tak ada hujan lebat pun dia akan menghasilkan sekali ganda. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa illam yusibha wabilun fatal, kalau tak kena 2 kali ganda hasil pun dia akan dapat sekali ganda hasil. Makna itulah
perumpamaan orang yang menyumbang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cuma persoalan apa yang harus kita sumbang, ustaz? Kami mungkin tak ada duit. Betul, kita faham bab tu. Kita tak nak bahawa alasan duit menjadikan kita tak menyumbang, tuan-tuan. Alasan duit kita terhalang. Bukan semua orang ada kewangan untuk menyumbang, tapi kita tetap kena menyumbang. Sumbanglah apa yang kita mampu sumbang. Sumbanglah dengan apa yang mampu untuk kita buat. Sebab tu bila Nabi galakkan begini, ada dah sebahagian para sahabat yang mari jumpa Nabi Rasulullah. Mereka tak apalah, orang kaya boleh sedekah, kami nak buat apa? Nabi kata, kulli tasbihatin sadaqah. Bagi setiap tasbih tu ada sedekah. Setiap kali tahmid tu ada sedekah. Untuk orang yang tak mampu ni, kamu ucaplah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ucaplah. Dia anggota kamu ada sedekah. Gunakan anggota kamu untuk tunjuk sesuatu. Dalam kondisi kita hari ini, kita ada minda kita ada tindakan kita kena buat sesuatu. Buatlah sampai menyebabkan kita rasa bahawa kita sedang menyumbang sesuatu untuk menyebabkan Islam itu kembali naik semula. Hari ini kempen saya adalah, tuan-tuan, jangan serahkan tugas dakwah ni hanya pada ustaz. Kesian kepada para ustaz, tuan-tuan. Sebab kami pun tak sempat nak dakwah. Kami hanya sempat datang ke masjid bagi tazkirah. Tak sempat untuk turun ke medan. Saya terus terang, baru ni saya ada satu program dengan saudara Lim Joy Sun. Lim Joy Sun, saya rasa malu Allah dengan dia, pasal dia mu'alaf. Dia buat IDT, interaktif dakwah training, interaktif dakwah training, tempat untuk orang belajar tentang dakwah. Dia tu mu'alaf. Dia tu beragama Buddha dahulu, kemudian masuk Kristian, kemudian jadi Muslim. Hari ni dia buat IDT. Dia cari orang-orang mu'alaf yang sama mu'alaf dengan dia, buat kerja dakwah, buat kerja ajak orang tak Islam masuk Islam, kan? Dia buat kerja tu. Kebetulan saya program dengan dia malam tu atas program dalam slot IDT. Yang duduk tepinya tu yang jadi pengusi, nama Fadli Burhan. Fadli Burhan ni dia adalah orang Filipin katanya, ataupun bukan asal bangsa Melayu, tuan-tuan. Jadi ceritanya adalah mereka ni lah yang sibuk melaksanakan kerja-kerja dakwah. Mereka turun ke medan. Saya kata, saya malu sebab kami tak boleh buat turun ke medan begitu. Dia turun sampai ke Filipin, dia turun ke Sabah, dia turun memberikan pengetahuan pada orang. Yang paling menarik, dia buka kelas untuk dakwah. Mana-mana orang Melayu yang nak belajar tentang dakwah, pergi ke kelas Lim Joy Sun. Dia ajar tentang konsep berdakwah. Sebenarnya dakwah terlampau simple dan mudah. Dakwah bukan macam mana yang kita faham. Dakwah ni orang kata, ustaz, kami kena ada ayat Quran. Tak payah. Jangan kata dengan ada ayat Quran. Dakwah ni hatta anda tidak boleh membaca Quran, anda belum boleh membaca Fatihah dengan betul pun, anda tetap kena berdakwah. Sebab dakwah berbeza dengan tarbiyah. Yang saya buat dan para ustaz buat adalah tarbiyah. Kami memberi tarbiyah kepada orang yang sudah Islam, mengajar balik aspek hukum dan sebagainya agar pengetahuan bertambah. Tapi untuk dakwah, dia tak perlukan apa itu semua. Tak perlukan Al-Quran, tak perlukan hadis, tak perlukan semua. Perlukan engagement sahaja. Macam mana nak engage, macam mana nak duduk dengan mereka. Hari-hari kita berada dengan orang-orang yang tak Islam, apa harus kita buat? Tuan-tuan, kami tidak berkesempatan. Saya cerita dalam program tu, saya kata, minta maaf lah brother, saya ni kalau orang kata dakwah mungkin saya tak buat, sebab saya tak pernah engage dengan orang-orang tak Islam. Sejak daripada kecil saya sejak daripada sekolah menengah saya sekolah agama. Saya sekolah rendah saja, sekolah bercampur antara India dengan Cina. Itu pun sebab kita duduk di kawasan estate, kita hanya dapat kawan dengan India. Sampai hari ni kita buat grup balik, ada satu grup rakan-rakan di Ladang Pinang Tunggal. Tu yang ada. Jumpa balik Muniandi, jumpa balik Mutu Sami, jumpa balik tuan-tuan dalam grup tu. Dan kita jumpa tu, kita tetap kata dekat dia, hang tak masuk Islam ke? Sebab kita kawan rapat, kita boleh sebut. Dia kata, aku bukan tak masuk Islam, tapi mak aku marah. Nampak tak? Kita boleh sebut tu sebab kita rapat. Nama seorang tu Rau, nama dia. Saya memang rapat dengan dia. Saya kata, Rau, hang ni dah kenal lama, dah jumpa.
Kan, hang pun abang dah masuk Islam, hang bila masuk Islam, oh aku tak boleh lagi kalau aku masuk Islam, mak aku perambat aku. Kita tahu dengan sebab kawan rapat kita boleh sebut Islam pada dia. Kita boleh kata you bila lagi, kita boleh sebut. Tapi kalau jauh memang kita takkan dapat sebut. Saya nak minta tolong kepada rakan-rakan semua yang memang ada kawan-kawan rapat, yang memang boleh berjumpa, boleh minum, boleh duduk bersembang, boleh bertempuk tampar. Menjadi tanggungjawab anda untuk mengajak mereka kepada Islam dengan menggunakan teknik yang sangat mudah, iaitu apa dia? Ceritakan keindahan Islam pada mereka. Tunjuk kepada mereka betapa baiknya puasa yang kita hadapi. Bagi tahu betapa kuatnya society kita. Mereka mungkin ragu satu saja. Ragu adalah kerana kita tidak proaktif kejar, ambil dunia untuk ditukar menjadi habuan yang baik. Itu saja. Saya kata minta maaf, saya tak boleh buat dakwah kerana saya tak ada rakan-rakan yang rapat. Sejak saya sekolah agama, saya tak pernah jumpa orang tak Islam. Saya tak ada ruang itu. Saya hanya jumpa orang-orang baik. Bukan kata orang baik, perempuan pun kami tak boleh jumpa kerana sekolah kami semua laki-laki, tuan-tuan. Kawan perempuan pun tak ada, kawan non-Muslim pun tak ada. Tak pernah ada. Belajar di Al-Azhar pula, lagilah hanya jumpa syekh, jumpa orang baik saja. Bila balik pula, lagilah tak engage dengan siapa-siapa, hanya engage dengan tuan-tuan. Betapa susah hatinya saya, tuan-tuan. Kenapa ustaz tak ambil jalan pergi jumpa? Kita tak boleh jumpa orang tak ada sebab. Kita kena create sebab. Kalau kita ada bisnes dengan rakan-rakan tidak Islam, ya kita boleh create sebab itu. Tuan. Tadi kawan hantar satu video tentang satu budak Cina ni. Tak tahulah, saya tak tahu dia Islam ke tidak, tapi dia kata dia nak belajar puasa. Dia nak belajar puasa, dia pun doa. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak boleh baca doa untuk doa makan. Kawan dia tolong baca, pekerja dia tolong baca. Lepas dia baca doa tu, dia pun amin. Baik, doakan saya mau puasa hari ni. Saya nak belajar puasa hari ni. Kenapa dia boleh sampai tak puasa? Pekerja-pekerjanya adalah orang Islam, perempuan-perempuan Islam yang bekerja di syarikat dia. Mereka inilah yang gunakan kesempatan ajar dia ni puasa. Bagi tahu ini dia agama, ini Islam. Kenapa kita buat begini? Sebenarnya tugas anda hanyalah buka mulut dengan kebaikan yang ada di celah. Jangan cerita detail, kerana cerita detail itu serah pada kami. Itu kerja kami. Kalau semua buat kerja tu, tolong agama, suatu hari nanti 10 tahunlah kita ambil betapa ramai orang-orang Chinese akan masuk Islam, berapa ramai rakan-rakan Indian kita akan masuk Islam. Masa tu kita akan jadi bangsa Malaysia yang tidak ada lagi sentimen-sentimen lain, kerana semua orang sudah menganut agama Islam, tuan-tuan. Tolonglah bab ni, tuan-tuan. Mana yang ada engagement dengan rakan-rakan yang tidak Islam, dia pun dah cakap dengan bahasa kita dah. Dia dah pun okey dengan kita. Pelan-pelan ajar dia. Dia pun masa yang sama dah boleh singgah masjid. Dia kata, "I hantar you pergi surau lah, you semayang dulu. Nanti semayang beritahu." Kita boleh ajak. Kita kata, "Ni Aseng, malam masuk surau dulu, you duduk tepi tak apa. You duduk tepi tak apa. Nanti I bagi jumpa tengah imam." Itu tak pernah ada. Kita hanya kata, "Tak apalah, aku pergi solat, kau tunggu sini." Kau tunggu sini tu menyebabkan dia terpinga-pinga. Kenapa kita tak ajak dia kepada Islam? Dia menanti-nantikan benda baik. Ini bukan barang tepi jalan, ini barang baik, tuan-tuan. Dan selalu orang buat lagu kan, ini barang baik, ini barang baik, ini barang baik. Islam barang baik, tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan tolong yang tu, tak perlu skill apa-apa, hanya perlukan trusted kepercayaan kawan. Kawan akan tolong kawan, kawan akan jaga kawan, kawan akan boleh sebut benda-benda yang tak kena dan kena. Kalau tuan-tuan ada rakan-rakan itu, tuan-tuan gunakanlah kesempatan ini, tuan-tuan. Kalau tidak, kesian dekat dia. Semalam saya tengok satu video menyebabkan saya menangis, tuan-tuan. Video orang-orang yang tak Islam yang baik, yang tengok anjing jatuh mereka selamatkan, yang tengok orang susah mereka tolong dukung, yang tengok ada orang menderita mereka tolong bantu, yang sanggup bersusah payah menunjukkan kebaikan. Saya menangis sebab saya kata, mereka ni terlampau baik. Takkan tempat mereka di neraka sebab mereka tak mengucap syahadah. Salah siapakah mereka tak ucap syahadah ni? Ini dakwah yang kita kena buat. Kalau tuan-tuan ada rakan itu, offer di Ramadan ini, tuan-tuan. Mai buka puasa rumah aku, tak apa yang tak puasa, tak apa, amailah buka. Aku nak raih hang ya. Tuan-tuan, dia ada malu tu.
Sebenarnya dia dekat dengan kita, cuma dia tengok kita tak buka mulut. Please lah tuan-tuan, jadilah pendakwah. Kalau tuan-tuan jadi pendakwah, kerja kami selesai banyak tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan kata, ni bukan kerja aku engineer tak ada kena-mengena dengan dakwah. Kerja siapa? Kerja ustaz. Semua longgok ke kami tuan-tuan. Sedangkan kami pun ada masalah yang besar. Apa dia? Tuan-tuan tahu tak apa masalah terbesar orang-orang yang menjadi orang agama ni? Orang agama terpaksa juga bertungkus lumus untuk mencari income sendiri. Bila mereka nak buat kerja dakwah tuan-tuan? Tuan-tuan ingat rakan-rakan yang pergi umrah, bawa orang pergi umrah, yang tackle orang pergi umrah. Saya tanya satu ustaz tu, tiap-tiap bulan pergi umrah. Saya kata, ustaz tiap-tiap bulan pergi umrah, rajin ibadah ustaz tu. Oh, dia kata bukan masalah ibadah ustaz. Oi, masalah tak lepas tiap bulan. Nampak tak betapa ada satu kelompangan terutama dalam satu bab tuan-tuan, iaitu bagaimana kata Said Hawa dalam bab zakat, orang terlampau sibuk memberi kepada asnaf yang lain. Tapi mereka terlupa Allah meletakkan asnaf untuk penjaga agama itu tidak diberikan zakat tuan-tuan. Bagaimana Ustaz Abu Bakar Al-Bakir boleh membuka tempat terbaik namanya Ihya'us Syarif, dan dia menguasai ekonomi sekitar. Ihya'us Syarif dia ada petropam. Ihya'us Syarif dia ada pencawang penjana elektrik. Ihya'us Syarif dia ada padi. Ihya'us Syarif dia tak perlukan dokongan orang lain. Ihya'us Syarif sahaja sudah menjana income untuk pesantren ataupun pondok itu, menyebabkan di sekitar Krian. Krian ni adalah kawasan Perak tuan-tuan, kawasan utara Perak. Di kawasan Krian itu, siapa nak pakai elektrik bayar kepada Ihya'us Syarif. Siapa nak beli minyak bayar pada Ihya'us Syarif. Sebab itulah bila Ustaz Abu Bakar Bakir kata kita nak menegakkan Islam lawan British, British terus mengharamkan Hizbul Muslimin tuan-tuan. Kenapa? Sebab ancaman ekonomi mereka pegang, kekuatan mereka ada segi jumlah, mereka tak takut siapa saja. Kenapa? Orang faham zaman itu, untuk Islam berkembang fi sabilillah mesti diberi haknya dari segi zakat tuan-tuan. Kalau orang faham yang itu, insya-Allah maka akan ada. Saya bukan nak minta tuan-tuan salah faham dalam bab ni. Asnaf lain tetap bagi, cuma jangan terlupa pada asnaf fi sabilillah yang buat kerja agama. Sebagai contoh, tuan-tuan nampak satu orang tu bagus, dia boleh keluarkan benda-benda baik, dia boleh jadi juru dakwah. Apa salahnya dia ditaja oleh tuan-tuan agar dia tak sibuk cari rezeki? Bila dia sibuk cari rezeki, Islam tidak akan ada siapa jaga. Itu yang dilakukan oleh orang dulu. Bagaimana Imam Nawawi kaya, macam mana Imam Syafi'i kaya, macam mana Imam Malik kaya. Sebab orang nampak Imam Malik memiliki potensi yang sangat besar. Kalau dia sibuk kena pergi ke pasar, habislah Islam. Siapa nak baca buku? Siapa nak baca kitab? Siapa nak keluar ke hukum tuan-tuan? Saya tutup dengan satu cerita. Ketika Abu Bakar dilantik menjadi khalifah, Abu Bakar bila dilantik jadi khalifah, dia bawa barang-barang dagangan pergi ke pasar. Dia bawa barang dagangan pergi ke pasar. Dia dah jadi khalifah, pasal dia masuk pejabat, dia jaga negara. Dia bawa barang-barang dagangan, duk berniaga di pasar. Setelah dia dilantik menjadi khalifah dan setelah Rasulullah wafat, Omar tu pergi jumpa dia. Omar kata dekat dia, ni kerja apa ni? Hang duk sibuk berniaga, siapa nak jaga negara? Macam ni lah, hang duk sibuk berniaga, siapa nak jaga Islam? Dia jawab, Abu Bakar jawab, kalau aku tak berniaga, aku nak bagi makan apa nak bini aku? Aku ada tanggungjawab. Aku kena sarah mereka. Nanti lepas aku berniaga, baru aku akan settle masalah negara. Oh, Omar kata tak jadi gitu. Tak kena demo, tak kena demo. Tak boleh tu. Omar kata, Abu Bakar, hang berhenti berniaga lah ni. Aku tak mau hang pergi berniaga. Tanggungan hang, duit income hang, Baitul Mal akan bayar. Sebut saja Baitul Mal akan bayar. Abu Bakar bukan nak ambil banyak, cukup sekadar boleh menegakkan tulang belakang. Anak isteri tidak kelaparan. Full time dia buat kerja dakwah, menyebabkan Islam berkembang dan menyebabkan musuh-musuh Islam berjaya dihapuskan. Kalaulah Abu Bakar masih pergi berniaga, Omar kata, betul juga no, hang pun tak ada duit ni, tak apalah, hang berniaga dulu, nanti kalau ada kerja yang buatlah agama. Kali itulah yang jadi.
Islam tak akan ke mana, tuan-tuan. Hari ini Islam berpusing tak akan ke mana. Yang terpas yang sepatut menjaga agama sibuk dengan urusan mencari rezeki. Yang pula sibuk dengan urusan lain kata ini kerja orang agama. Kita pakat jadi bangau bangau, tuan-tuan. Mari buat tanggungjawab tanggungjawab anta dan tanggungjawab ana, insya-Allah. Tanggungjawab anda semua dan tanggungjawab saya, tuan-tuan. Kalau kita buat itu, insya-Allah Allah memberi kerahmatan kepada kita, tuan-tuan. Keluarkan sumbangan, keluarkan zakat, jangan lupa asnaf fisabilillah, keluarkan apa yang ada dari segi potensi, jangan berhenti. Kalau tak ada wang, gunakan kekuatan, insya-Allah kita jadi umat yang akan berjaya membawa Islam ke tempatnya. Baru balik bertemu dengan Allah, puas hati kita boleh jawab, inni qad ballaghtu risalatak ya Allah, aku telah buat kerja menyampaikan dakwahmu ya Allah. Kau bagilah kedudukan aku di tepi nabimu. Nabi kata ana urrahib, aku meraihkan kamu kerana kamu memang menyambung kerja aku. Kita nak dengar Nabi jawab kepada kita begitu, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi rahmat dan kebaikan pada kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kebaikan, insya-Allah. Saya nak berhenti kat tu, insya-Allah. Di belakang sana, tuan-tuan, ada satu sumbangan yang saya masih lagi perlukan. Tadi Ustaz kata jangan minta, dia ada beza. Minta untuk makan dengan minta untuk meneruskan kerja Islam. Saya dah buat kerja untuk siapkan aplikasi namanya Ustaz Pro. Saya telah bayar developer 50,000. Saya dah upah 3 pekerja menggunakan kewangan saya. Lama-lama saya tak mampu untuk seorang. Saya ajak ramai-ramai. Ini saya namakan crowdfunding demi untuk melihat Islam pergi lebih jauh. Kenapa digital? Hari ini semua orang guna digital, termasuk nak transaksi wang semua guna digital. Hanya agama masih konvensional, belum lagi dipindah masuk ke alam digital. Menyebabkan kalau kita tak pindah yang tu, lama kelamaan orang tak faham Islam. Sampai hari ini saya nak bahawa biar Ustaz Pro ini menjadi penaung kepada semua ustaz-ustaz yang betul, yang wibawa. Mereka akan buat kerja dakwah terbaik. Mereka akan betulkan umat menggunakan platform digital ni, insya-Allah. Kalau itu terjadi, tuan-tuan, saya mati mata pecah rapat, tuan-tuan, kerana dakwah berjaya masuk ke poket orang tanpa perlu nak kena tunggu berjalan pergi. Mereka boleh download Ustaz Pro untuk melihat apa benda berkaitan dengan agama, insya-Allah. Doakan kami, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa bahawa sumbangan mungkin tak boleh bagi, doakan kami. Itu pun dah cukup baik. Saya berbangga dan saya bersyukur dengan doa-doa tuan-tuan, menyebabkan kami boleh pergi jauh. Ingat, dakwah tidak akan berhenti selagi kita sebagai Muslim, dan teruskan dakwah, insya-Allah. Tabung sumbangan di belakang sana, tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat bersama. Terima kasih. Tak ada doakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.